23,577 orang dewasa berusia antara 16 hingga 74 tahun di 31 negara mendapati isu perubahan iklim merupakan isu yang sangat dititikberatkan. Dan menurut survei yang dijalankan oleh Ipsos yang diterbitkan pada 18 April lalu, isu ini paling mendapat perhatian di beberapa negara Amerika Latin seperti Colombia, Chile, Meksiko dan Argentina. Manakala warga Itali tersenarai antara masyarakat yang paling memandang isu ini secara serius dengan melihat kepada impak perubahan iklim terhadap negara mereka. Dan menerusi survei oleh Ipsos juga menunjukkan kesemua subjek yang ditemui bersetuju bahawa 68% berpendapat kerajaan dan pemegang taruh perlu bertindak segera dalam menepani isu ini dan hanya 39% yang berpendapat bahawa kerajaan mereka punya perancangan yang baik dalam mendepani isu ini. Dan untuk jam ini kita nak memberi fokus kepada benarkah undang-undang pencegahan alam sekitar di Malaysia masih ringan berdasarkan juga kepada perkongsian yang dikongsi oleh Dapatan Jilid 2 Tinjauan Manifesto Aspirasi Belia mendapati 3/4 atau 75% belia di Malaysia berasa bimbang tentang isu perubahan iklim di Malaysia dengan majoriti mereka menyokong pengurangan pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan hukuman lebih berat terhadap pembalakan haram. Dan itu dapatan yang dijalankan dari 22 Februari sehingga 7 Mac lalu menggunakan sebanyak 3,089 responden berusia daripada 18 hingga 30 tahun. Dan untuk kita membincangkan isu ini dengan lebih, kita nak memberi fokus kepada isu ini, kita bersama dengan Amli Ayat yang merupakan aktivis alam sekitar. Assalamualaikum Amli. Waalaikumsalam Syaf, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi Amli, berdasarkan dapatan kajian yang saya kongsikan tadi membuktikan isu perubahan iklim ni antara yang menjadi main concern di Malaysia dan juga beberapa negara lain. Jadi ramai juga yang berpendapat kerajaan dan pemegang taruh sebagai badan utama yang sepatutnya memainkan peranan mendepani isu ini dengan serius selain menguatkuasakan undang-undang yang lebih berat. Jadi pada pandangan Amli sendiri, pada saat dan ketika ini kita melihat kepada beberapa perkara yang berlaku di dalam negara dan di luar negara berkenaan dengan isu perubahan iklim. Jadi apa inisiatif yang dilihat wajar dipertimbangkan dalam usaha mengurangkan tekanan perubahan iklim ini, khususnya di Malaysia? Okey, terima kasih Syaf. Jadi saya merujuk kepada isu perubahan iklim. Bagaimanakah untuk kita mengatasi ataupun menangani masalah perubahan iklim ini? Jadi kita lihat banyak sebenarnya usaha-usaha yang telah dilaksanakan di seluruh dunia berkenaan dengan perubahan iklim. Dan usaha-usaha ini kebanyakannya boleh dilaksanakan malah seharusnya dilaksanakan oleh setiap individu. Kita perlu mengurangkan penggunaan bahan ataupun pembelian bahan-bahan yang boleh mengakibatkan perubahan iklim secara mendadak. Ya, apabila permintaan terhadap bahan-bahan ini berkurangan, maka pembuatannya ataupun penghasilannya ataupun proses penghasilan tersebut akan lebih berkurang. Sekarang ni banyak industri-industri, tak kira industri kecil ataupun yang besar yang hidup tetapi pada waktu yang sama menyebabkan perubahan iklim adalah kerana ada permintaan. Saya ambil contoh beg plastik cukuplah. Beg plastik ini adalah satu bahan yang digunakan boleh saya katakan ke semua orang. Tak kira lah beg plastik ke straw ataupun apa juga bahan plastik. Dan penghasilan beg-beg ataupun bahan-bahan plastik ini sama ada di dalam mana-mana peringkat, dalam beberapa peringkat sekurang-kurangnya akan menyebabkan perubahan iklim. Jadi kalau kita boleh kurangkan penggunaan bahan-bahan plastik ini, maka proses ataupun penghasilan bahan-bahan tersebut juga akan dikurangkan. Jadi ia bergantung kepada tindakan kita. Jadi tindakan kita inilah yang bahaya. Saya ingat lagi sewaktu beberapa tahun dahulu, sewaktu di BKL ingin melancarkan kempen untuk tidak menggunakan beg plastik. Banyak pengusaha plastik yang tidak senang hati, yang marah. Kenapa? Ini boleh mengakibatkan pengurangan penghasilan mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa pengguna mempunyai kuasa yang sangat besar untuk mengurangkan penggunaan bahan-bahan bahaya tersebut. Jadi bukan sahaja plastik lah, banyak bahan-bahan lain lagi Misalnya kalau kita lihat ada orang kata kita mesti kurangkan makan musangking. Sebab kalau kita tingkatkan permintaan kepada musangking, maka banyaklah hutan-hutan yang akan ditebang. Ada benarnya. Begitu juga dengan isu-isu lain, perumahan dan sebagainya. Cuma masalahnya apakah kita ada alternatif. Contohnya kalau perumahan. Kalau perumahan kita nak bina kawasan rumah. Mungkin ada hutan-hutan terpaksa ditebang. Tetapi pada waktu yang sama, kita perlu bina rumah. Jadi apakah option yang ada? Apakah kita boleh mengorbankan hutan kita
ataupun mengorbankan misalnya hutan paya gambut kita untuk tujuan perumahan. Ya, jadi dalam isu ini kita perlu ada banyak soalan-soalan yang perlu kita fikirkan sebelum kita melaksanakan melaksanakan tindakan kita tu. Jadi apa juga pun yang paling penting saya nak terangkan di sini ialah tindakan kita sebagai pengguna. Ya, walaupun kecil tetapi ia mempunyai impak ataupun kesan yang sangat besar kepada perubahan iklim. Kita tidak boleh harap kepada kerajaan yang kadang-kadang saya tengok agak retorik lah. Dia punya kenyataannya kadang-kadang satu yang kita nampak terlalu besar dan kita tak tahu pun apakah yang harus kita buat. Ya, jadi ini satu perkara yang saya rasa perlu diberi perhatian oleh setiap pengguna di Malaysia. Baik, Cik Amli, penjelasan Cik Amli tadi begitu saya rasa tepat sebabkan kalau kita melihat sendiri sekecil-kecil penggunaan sesuatu bahan itu juga kalau dikurangkan boleh membantu dalam mengurangkan tekanan dalam kita tekanan perubahan iklim seperti contohnya penggunaan plastik kerana ada setengah lagi premis di negara ini yang masih menggunakan plastik untuk diberikan kepada pelanggan yang membeli barang walaupun sekarang ini kita tahu juga ada juga yang mengenakan cas. Jadi mungkin itu adalah langkah yang orang kata langkah kecil yang boleh dilakukan bukan saja bergantung kepada kerajaan sepenuhnya. Dan Cik Amli, berdasarkan penjelasan itu juga kita melihat kepada beberapa model yang telah dilakukan oleh negara-negara membangun di luar. Contohnya kita ada Denmark dan juga beberapa negara lain yang berusaha dengan berdatang dan tampil dengan inisiatif-inisiatif untuk mengekang ataupun untuk mendepani perubahan iklim. Jadi banyak negara yang telah berusaha baik untuk seperti saya cakap tadi untuk combat the climate change. Jadi untuk Malaysia sebagai permulaan lah, model negara mana yang wajar dipertimbang dan apakah langkah-langkah yang wajar dipraktikkan dalam mendepani isu ini? Cik Amli. Okey, ini satu soalan yang sangat bagus. Sebab banyak orang tanya di mana kita nak mula ni. Negara-negara lain dah jauh ke depan, kita belakang. Ya, negara-negara lain tu dia bermula dah beberapa tahun dahulu, Syah. Ya. Maknanya daripada apa? Daripada pendidikan dan kesedaran. Di Malaysia ni pendidikan dan kesedaran itu masih lemah lagi. Ya, kita tengok negara lain dah mula tak guna plastik. Sampah orang lain pun diambil. Kita tengok pada Jepun, sampah orang lain pun diambil. Kalau di Malaysia ni, kalau kita ambil sampah, orang kata, apa asal kau rajin sangat ambil sampah ni? Majlis punya kerja. Kan? Tapi kenapa negara lain boleh buat begitu? Negara lain boleh ada green technology, ada R&D yang lebih baik. Tapi di Malaysia masih belum sampai tahap tersebut dan kita terus nak pergi ke sana. Ya, sebab kita masih berada di darjah 1, Syah. Mereka darjah 6. Kita nak naik ke darjah 6 tu, kita mesti masuk darjah 2, darjah 3, darjah 4 dulu. Betul. Kita darjah 1 naik darjah 6, tak boleh. Jahanam, Syah. Betul. Maksudnya apa? Pendidikan, kemudian kesedaran dan seterusnya barulah kita boleh meningkat kepada tingkah laku dan sebagainya. Tapi negara lain, dia telah melakukan pendidikan ini daripada beberapa tahun dahulu. Saya ambil contoh di Jepun. Di Jepun, dia telah mulakan program pendidikan berkenaan dengan alam sekitar sejak tahun 70-an ataupun 80-an dahulu. Malah dia tidak panggil lagi perkara ini sebagai yang berkaitan dengan alam sekitar. Ia menjadi sebagai sebahagian daripada budaya mereka, sebahagian daripada gaya hidup. Dia tak nampak kutip sampah tu untuk kebaikan alam sekitar. Tak, itu ialah gaya hidup dia. Dia jadi bersih kenapa? Gaya hidup dia. Tapi kita di sini masih nampak perkara itu sebagai sesuatu yang sebahagian daripada alam sekitar. Jepun dia telah menghadapi masalah pencemaran yang sangat serius sehingga mengorbankan nyawa lebih kurang 50-60 tahun dahulu. Ya, di Malaysia mungkin keadaan itu tidak serius, jadi kita tidak memandang perkara itu serius. Dan di Jepun apabila berlaku perkara tersebut, pemimpinnya mempunyai komitmen yang sangat tinggi sehingga mereka mengubah sistem, bukan sahaja sistem undang-undang, tetapi juga sistem ekonomi, sistem pendidikan supaya selaras dengan kehendak kemampanan. Masa itu tidak ada apa yang disebut sebagai kemampanan ataupun sustainability. Tetapi masyarakat Jepun mempunyai visi yang luas terhadap kesejahteraan kehidupan manusia masa kini dan masa akan datang. Dia memikirkan berkenaan dengan anak-anak dia, dengan generasi akan datang. Jadi saya rasa Malaysia ni takkan kita nak tunggu kita punya masalah alam kita semakin serius baru kita nak ambil tindakan. Kita pun telah tengok banyak masalah-masalah alam sekitar yang sangat serius dan sepatutnya kita boleh belajar dan sepatutnya belajar daripada pengalaman-pengalaman negara lain. Bagaimana mereka meningkatkan penglibatan orang ramai dan juga korporat dalam
pemeliharaan. Dan begitu juga negara-negara barat, Denmark umpamanya, sistem pendidikan mereka sangat mantap sehingga menghasilkan individu-individu yang menjadikan pemeliharaan itu sebagai budaya mereka. Syah. Baik, baik. Kalau saya nak tanya satu soalan, tapi dengan ringkas, saya perlukan jawapan daripada Encik Amli sendiri sebab kita kesuntukan masa di sini. Mungkin seterusnya apa inisiatif secara ringkas yang boleh dilakukan untuk memastikan kempen dan usaha mendepani isu perubahan iklim ini tidak bersifat bermusim dan mestilah terus-menerus diperjuangkan di Malaysia ini khususnya, Encik Amli? Okay, saya ringkas saja. Kementerian Pendidikan sebagai sebuah agensi pendidikan formal yang sangat besar dan penting di Malaysia haruslah mengambil usaha untuk mengulang kaji, mengkaji semula dan cuba meningkat dan memantapkan lagi sistem pendidikan formal kita supaya kita boleh menghasilkan generasi mampan dalam masa 5 hingga 10 tahun. Saya yakin jika usaha ini boleh diambil, kita boleh mencapai masyarakat yang mampan. Baik, terima kasih Encik Amli Ayat yang merupakan seorang aktivis Salam Sekitar atas perkongsian tersebut dan kita bercakap mengenai kajian yang dilakukan menunjukkan 75% belia di Malaysia berasa bimbang tentang isu perubahan iklim di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Encik Amli.